Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelbagai peristiwa suka duka, pahit dan manis yang berlaku di sepanjang tahun ini adalah warna-warni dan asam garam dalam kehidupan. Justru umat Islam hendaklah menjadikannya sebagai satu iktibar dan pengajaran agar dapat meniti dan menjalani kehidupannya mendatang dengan lebih baik berbanding sebelumnya. Perkara tersebut antara intipati yang terkandung dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Muhasabah Diri Amalan Terpuji. Khutbah juga menggariskan penghujung tahun merupakan waktu yang amat sesuai untuk muhasabah, iaitu menilai dan memperbaiki akan kesilapan dan apa jua kekurangan diri sendiri. Rasulullah SAW menyifatkan orang yang sentiasa bermuhasabah dan memperbaiki diri itu sebagai orang yang bijak. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk bermuhasabah sama ada kita telah menyempurnakan dan menunaikan segala kewajipan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Ini termasuklah menilai kesungguhan kita dalam mentaati segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti mendirikan sembahyang fardu 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa, menjauhi perbuatan mungkar seperti zina, riba, rasuah dan seumpamanya. Di samping itu, kita hendaklah juga menyimak dan memeriksa sama ada kita telah berhasil ataupun sebaliknya dalam menanai dan melaksanakan tugas, peranan dan tanggungjawab diri kita sebagai ibu bapa, tanggungjawab sebagai seorang anak, tugas sebagai seorang pelajar, tugas sebagai pekerja, ketua dan seumpamanya. Akhirnya, bersempena kita bakal memasuki awal tahun Masihi ini, marilah kita bermuhasabah. Marilah kita bermuhasabah dan menanamkan azam untuk memperbaiki iman kita, untuk sentiasa melakukan perubahan, untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Dari bulan Januari hingga 18 Disember lalu, seramai 432 orang dicatatkan memeluk agama Islam di negara ini, dengan 90 daripadanya di daerah Blaid. Jumlah tersebut bertambah dengan pengislaman seorang lelaki berbangsa Iban. Majlis berlangsung petang kemarin di kediaman beliau di Jalan Jaya Indra, daerah Blaid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Awang Patrick Paing anak Julai, 39 tahun, memilih nama Islamnya Muhammad Nur Ryan Rauf bin Abdullah Julai dengan lafaz syahadah disempurnakan di hadapan pegawai pengislaman Pejabat Unit Dakwah Daerah Blaid. Majlis diserikan dengan dikir marhaban. Perasaan tu macam ingin sangat mendalami agama Islam. Keluarga saya memang merestu, malah mendorong lagi kami untuk masuk Islam. Jangan saya ingin mendalami lagi lah agama Islam. Orang ramai masih berpeluang untuk berkunjung ke Islamic Entrepreneur Fair 2022 yang berlangsung di Bilik Sepakat 2 dan 3 Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Aktiviti jualan anjuran syarikat e-Tawakal bersempena Brunei December Festival 2022 itu disertai oleh 24 pengusaha tempatan. Dibukakan sehingga hari ini, Islamic Entrepreneur Fair 2022 dibuka bermula pukul 10 pagi hingga 8 malam. Penganjurannya antara lain bertujuan sebagai platform bagi para pengusaha tempatan untuk mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk masing-masing. Salah satu tujuannya adalah bukan saja untuk menolong bisnes diorang, tapi produk-produk ini membantu kita ini dari Islam, Muslim community, di mana produk ini bukan saja membantu kita ini dari di dunia, tapi also membantu kita ini di akhirat juga. Aktiviti jualan ini turut disertai oleh penuntut tahun akhir dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan peserta BIBD SEEDS. Sangat berbanggalah dan
berterima kasih juga kepada pihak penganjur iaitu Itawaka Management kerana ia merupakan platform bagi kami untuk memperkenalkan lagi produk kami kepada orang ramai lah. Sebagai local entrepreneur, ini bukan lagi serba sedikit lah, memang banyaklah membantu bagi orang tempatan macam lokal ini untuk memajukan lagi dalam bidang bisnes dorang. Status harian norma baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 238 kes dilaporkan sembuh dengan 1 kes meninggal dunia. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Di sebalik arus kemodenan, rumah panjang tetap relevan sehingga kini. Bagaimanapun, fungsinya kini lebih dikenali sebagai salah satu tempat tarikan pelancong yang mengetengahkan cara kehidupan dan tradisi bangsa Iban. Ikuti laporannya bersama Saifullah Haji Muhammad. Rumah panjang mendaram besar di Mukim Labi, Ulu Blaid antara beberapa buah rumah panjang yang masih wujud sehingga kini. Terletak kira-kira 70 km dari Kuala Blaid dan 120 km dari Bandar Seri Begawan, rumah panjang mendaram besar telah dibina pada tahun 1970-an. Menurut Ketua Rumah Panjang, penghijrahan penduduk ke tempat lain untuk bekerja dan bersekolah antara faktor yang menyebabkan jumlah penghuninya semakin berkurangan. Kalau waktu bekerja memang kita ada melihat orang, kurang dalam orang, kecuali dalam ujung minggu. Kalau misalnya lah macam mana orang ada lawatan, tidur, baru tah ramai. Itulah kami kalau orang inform kan dulu kami minta dan hari 6 pun ataupun hari Minggu ataupun hari Jumat hari Sabtu semua kali orang datang kembali. Walaupun rumah panjang telah diwartakan sebagai salah satu tempat tarikan pelancong, namun bagi para penghuni yang masih tinggal di rumah panjang, warisan nenek moyang tetap dikekalkan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Bagi Auda yang ingin merasai pengalaman unik ini, apa kata Auda berkunjung ke rumah panjang mendaram besar? Laporan Saifullah Haji Muhammad untuk Berita RTB. Menyentuh mengenai kreativiti pastinya tidak semudah yang dibayangkan. Mencari bahan-bahan, idea baharu dan bereksperimen dengan pelbagai cara untuk memenuhi tempahan setentunya memberi cabaran kepada pengusaha. Bagaimanapun, usaha itu tidak akan menjadi sia-sia apabila hasil kerjanya mendapat pengiktirafan daripada orang ramai. Bermula sebagai hobi, Tea Time Crafts kini mula dikenali oleh para penggemar kraft tangan. Bermula pada tahun 2012, Tea Time Crafts perniagaan berasaskan dari rumah menjual pelbagai jenis barangan kraft tangan yang diperbuat daripada tanah liat. Miniatur diperbuat daripada tanah liat polimer berkualiti tinggi dan tanah liat Jepun mampu menghasilkan patung mini dan aksesori. Tea Time Crafts kini mengembangkan pelbagai jenis kraft tangan seperti sulaman dan ukiran. Craft has been my hobby since I was younger. So slowly as I grown up, and I feel like I want to continue with this hobby. And one day, I posted on Facebook and IG. And people start asking if I do customization. Firstly, I started on my own, like try and error on my own, and sooner and later, I feel like I want to improve myself, so I just go to Singapore and Taiwan to learn more about the clay craft.
Bengkel kraf tangan juga ditawarkan kepada mereka yang berminat dalam pelbagai kraf dengan harga sekitar RM20 hingga RM150. Bengkel pada lazimnya dijalankan semasa jualan pop-up atau atas permintaan pelanggan. I do workshop like once in a while or like at least once a month so that people will get to learn different kind of craft. I hope I would have a physical store of my own selling my own products and also like craft supply, having workshop there. Di bawah program Pause and Rewind, Creative Space menganjurkan pameran lukisan solo oleh Awang bin Sitai, Arden Expressions. Pameran tersebut dibukakan kepada orang ramai sehingga 5 Februari 2023 di Galeri Creative Space, Kampung Sengkurang. Awang bin Sitai merupakan perintis yang menubuhkan Persatuan Seniman Brunei dan pernah menyertai beberapa pameran lukisan di luar negara. Lebih 100 karya seni dipamerkan semasa pameran ini, bermula daripada lakaran dan lukisan yang dihasilkan sepanjang 5 dekad perjalanan seni beliau. Program Pause and Rewind merupakan platform penggiat seni senior untuk mempamerkan dan berkongsi karya mereka yang boleh menarik minat peminat seni, ahli sejarah dan penyelidik seni, pengamal budaya, pengumpul dan artis tempatan serta generasi artis muda. Pusat Pembangunan Belia PPB kini membukakan tawaran bagi para pemohon yang berminat untuk mengikuti kursus-kursus program pembangunan belia bagi pengambilan tahun 2023. Syarat-syarat kemasukan terdiri daripada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap Negara Brunei Darussalam, mempunyai minat dan kemahuan yang tinggi terhadap kursus yang dipilih, berumur di antara 17 tahun hingga 40 tahun dan tidak lagi bersekolah dan tidak bekerja. Manakala kelayakan kemasukan bagi kursus bilangan 1, 2 dan 3 sekurang-kurangnya mempunyai 2 O-level. Sekurang-kurangnya boleh membaca, menulis dan mengira bagi kursus bilangan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12. Bagi kursus bilangan 10, sekurang-kurangnya mempunyai kemahiran asas menjahit dan asas penggunaan komputer. Pemohon yang berminat bolehlah mendapatkan borang-borang permohonan tersebut semasa waktu pejabat di PPB Kampung Tanah Jambu dan pusat belia di keempat-empat daerah. Borang juga boleh dimuat turun melalui media sosial Facebook dan Instagram PPB seperti yang tertera. Tarikh tutup bagi penghantaran borang ke PPB Kampung Tanah Jambu Selasa 31 Januari 2023 pukul 4 petang. Sebarang pertanyaan lanjut, hubungi 239-3681 atau 239-3682. Kaunter pembayaran bagi kesemua pejabat tanah di seluruh daerah ditutup hari ini, 31 Disember 2022. Penutupan disebabkan penutupan akaun akhir tahun. Walau bagaimanapun, kaunter pembayaran akan dibuka semula seperti biasa pada 3 Januari 2023. Sebarang pertanyaan, email ke khairul.jakariah@land.gov.pn atau menghubungi talian 238 1181 sambungan 4303. Sementara itu, kaunter-kaunter perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat JPD akan beroperasi pada sebelah pagi sahaja hari ini, 31 Disember 2022. JPD dalam siaran media memaklumkan penutupan pada sebelah petang disebabkan penutupan akaun bank bagi akhir tahun 2022. Kaunter perkhidmatan hanya akan beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi.
Akibat melonggokkan sampah dan membuang sisa-sisa makanan di tempat awam, 2 buah syarikat di daerah Tutong dikenakan kompaun RM200. Syarikat Nora Lesser Trading Company dan Faizi Restoran didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Kedua-dua buah syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari daripada tarikh kompaun dikeluarkan untuk membayarnya. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Sukan. Program Ketemburung Bisai kemarin diisikan dengan aktiviti sukan ria di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangal. Acara diadakan bagi meningkatkan lagi penglibatan dan kesepaduan masyarakat di daerah berkenaan di samping mengembang majukan lagi sosioekonomi. Dikendalikan oleh Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburung dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburung. Aktiviti ini merupakan inisiatif mengisi musim cuti persekolahan dan memberi peluang untuk berhibur dan beriadah bersama keluarga. Hari ini 31 Disember 2022, program Ketemburung Bisai akan diisikan dengan acara Wakaton Amhau bagi tabung anak-anak yatim daerah Temburung. Anjuran Jawatankuasa Tabung Derma Anak-anak Yatim Daerah Temburung. Acara Brunei Run edisi ketiga akan diadakan esok 1 Januari 2023. Sehubungan itu, kemarin diadakan pengambilan pek penyertaan bagi acara larian itu di Tarindak di Seni Bandar Seri Pegawan. Lebih 200 peserta akan menyertai larian tersebut. Larian bermula dari Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin, Ibu Negara, semasa program Bandarku Ceria dan berakhir di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Acara yang dianjurkan sempena Hari AIDS Sedunia itu juga bertujuan bagi memberi sokongan kepada kempen Kementerian Kesihatan BN On The Move 20 Billion Steps Together Challenge. Sebanyak 2 kategori pertandingan, memandangkan satu kategori mendapat sambutan yang sangat menggelakkan, maka untuk keselamatan para peserta hanya kategori 10 km akan dipertandingkan pada Brunei Run 2023 pada tahun ini. Penyertaan sebanyak 250 penyertaan dari seluruh daerah telah menyertai, di mana terdapat dalam 7 buah negara yang datang menyertai pada tahun ini, iaitu dari Jepun, Malaysia, United Kingdom dan dari Singapura. Saingan AMEC 2022 diteruskan lagi kemarin dengan 2 perlawanan dalam kumpulan B. Dalam perlawanan petang kemarin di Stadium Tuwuna Yangon, Myanmar terikat 2-2 dengan Laos. Sementara itu, Vietnam dan Singapura juga terikat tanpa jaringan di Stadium Jalan Besar.